dan minta nasihat doktor. Betul. Ada juga, itu orang yang rajin lah. Ada juga saya pasti anda yang menonton mesti ada macam kalau sakit malahnya nak keluar jumpa doktor, segan, takut. Nak beratur lagi, nak kena bayar dari segi lagi. kos, semualah malas. Jadi sebenarnya ada satu cara yang boleh anda lakukan jika anda ada Twitter. Anda boleh satu hashtag ini, terus bertanya kepada pakar-pakar yang terlibat, memang menarik. @tweetmy. MEDTWEET MY. Tweet My. Ini satu hashtag yang ditubuhkan juga bagi memudahkan anda nak bertanya sembarang soalan tentang kesihatan anda. Bukanlah terus dapat ubat apa, tanya je pakar, tanya macam pendapat, dan dari situ jawapan akan diberikan oleh doktor terlibat dan anda boleh ke klinik untuk pakar rawatan. Itu cara baru yang boleh digunakan, tapi saya rasa mesti ada cabaran-cabaran tertentu. Khususnya untuk doktor ni mesti pening kepala. Sampaikan mandi malam bahaya atau tidak? Itu antara tweet yang paling banyak sekali. Betul. Okey. Untuk itu kita akan bersama dengan dua orang doktor kita, iaitu kalau saya boleh perkenalkan Dr. Khairul Hafiz Al-Khair, Khairul Amin, pegawai perubatan Hospital Jengka, pengasas juga. Pengasas tweet.my. Selamat pagi. Dan di sebelah sana Dr. Benny Isman Rusani, pakar kardiologi IJN. Selamat pagi. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Okey, sebelumlah kita panjang pasal benda ni kan. Kenapa pada mula sebagai pengasas juga doktor kan, macam tergerak hati untuk menemukan satu hashtag ni? Saya rasa hashtag satu fenomena juga. Kalau kita hashtag semua orang boleh lihat. Tapi ini ditubuhkan dari segi tujuan perubatan kan. Apa yang mendorong doktor untuk mengadakan ini? Macam mana bermulanya tu? Katanya bermula seorang dulu kan? Okey, mungkin doktor boleh ceritakan. Untuk yang kita punya mas saya ada terlihat, dia baca dan dia terus percaya tanpa dia kaji terlebih dahulu. Pada masa tu kita tengok dah terlampau bahaya, sebab benda tu dah berlebar berluasa dan berakar dalam masyarakat. Jadi apa saya buat, saya memang suka main Twitter. Jadi masa tu saya buat inisiatif, saya tubuhkan klinik Twitter. Benda tu sebenarnya saya buat 9 bulan lepas lah. Masa tu adalah yang bertanya apa yang saya nak buat. Satu, saya nak bagi informasi yang betul kepada ni. Kurang-kurang dia dapat info kesihatan dari sumber yang boleh dipercayai. Doktor ni yang boleh disebarkan juga. Yang boleh disebarkan juga kepada orang lain. Akhirnya bila ramai yang nampak, ramai yang dah bertanya, terlalu banyak soalan untuk saya, kadang-kadang melebihi 200 soalan setiap hari. Saya kena tulis laju. Lebam lah cari masa. Sakit tadi. Tapi mula tu ditubuhkan Twitter tu, nama doktor sendiri ataupun nama? Nama saya sendiri. Guna personal account. Personal account. Lepas tu bila dah lama saya tengok tak boleh, saya duduk di hospital distrik daerah. Apa yang kita buat, kita ada referral system. Bila kita benda yang kita boleh handle, kita handle. Yang tak boleh, kita akan refer keluar kepada pakar. Jadi saya fikir apa kata kalau saya bawa sistem ini dalam alam maya. Jadi kita bawa doktor-doktor dalam kepakaran mereka untuk sama-sama bantu jawab soalan yang tertentu yang mana masyarakat nak tahulah. Itu yang kita buat. Jadi benda tu terjadi seminggu sebelum penubuhan. Idea tu datang. Apa saya buat, sampai satu masa dia kata tak apa, kita cuba. Saya tulis dalam satu Facebook saya masa tu. Dan alhamdulillah memang memberangsangkan, ramai yang jawab. Separuh daripada orang yang datang sukarela ni saya tak pernah kenal pun dalam hidup saya. Tapi mereka ni doktor. Mereka doktor. Lebih tinggi pada saya. Ada yang pakar perunding konsultan, ada yang pakar registrar, senior medical officer, semua datang. Sebab saya rasa mereka pun punya fikiran yang sama tapi tak ada platform. Jadi mereka melihat ini adalah platform untuk mereka nak sama-sama bagi ilmu pada masyarakat. Okey, sebelum tu saya nak tanya, kenapa sanggup nak buat sedangkan dari segi prinsipnya tak boleh kalau nak ikutkan di alam maya untuk kalau hubungi telefon pun tak boleh, kalau menerusi email pun tak boleh kan. Itu doktor jawab sebentar lagi, tapi saya tanya Dr. Benny dulu. Kenapa sanggup terima cabaran daripada kawan sendiri untuk menyertai ni, walaupun kita tahu dia punya kesan nanti bertubi-tubi. Orang akan tweet tanya lagi kan. Sedangkan doktor sendiri ada tugas hakiki. Jadi macam mana? Jadi macam Dr. Hafiz cakap tadi, memang kita semua dah ada personal account masing-masing. Macam saya sendiri dah bermula sejak tahun 2011. Tetapi semua usaha-usaha ni sporadik. Orang ni buat sikit, orang tu buat sikit. Tak ada orang kata kesinambungan dan tak sistematik. Jadi bila saya tengok Dr. Hafiz dengan kawan-kawan dia war-warkan di Facebook dan di Twitter yang mereka nak buat satu benda yang lebih sistematik, yang orang kata siap dengan hashtag tweet MI ni, saya rasa ini lebih orang kata lebih senang kita streamline kan semua tweet kami. Jadi contohnya kalau misalnya kata
selama ni saya jawab soalan, saya tak buat Matthew MI, dia orang tak nampak Matthew MI tu. Tapi sekarang ni kalau orang tekan je hashtag Matthew MI, dia nampak semua jawapan-jawapan dan soalan-soalan semua ni semua dah nampak. Jadi boleh kata boleh jadi satu sumber informasi bagi mereka nak baca. Doktor punya Twitter. Itu saya punya. Jadi macam saya pasal benda ni bukanlah satu bebanan sebenarnya. Kita pun sebenarnya main Twitter juga, tapi bukanlah waktu kerja. Tapi waktu kita berehat tu, waktu cafeteria tengah makan tu, nampak boleh jawab. Kita jawab. Kerja kebajikan juga sebenarnya kan, bagi membantu satu orang ramai benda juga. yang kita boleh buat tanpa orang kata take extra effort pun. Nampak dekat Twitter kita boleh balas. Tengoklah bila masa yang sesuai. Kalau kadang-kadang kalau tengok saya Twitter laju tu lepas waktu office hour lah. Dan kadang-kadang bukan saja jawab soalan, kita juga boleh bagi informasi macam ada kempen derma darah di IJN. Mungkin fakta-fakta juga dikongsikan bersama. Orang nak berhenti merokok, kita tunjukkan poster berhenti merokok. Jadi macam tu. Ini persoalan yang kalau ini kita saya tengok, nak tanya orang, berapa banyak orang yang exercise? Kosong. kalau kita patah balik tweet yang tadi tu, yang sebelumnya, dalam seminggu siapa bersenam? Ini soalan yang diajukan doktor sendiri kepada. Betul. Bukan saja orang tanya saya tanya ke orang. Kita ada konsep interaksi. Dan tengok dia ada bentuk jenaka sikit. 3 ke 5 recommended, 1 hingga 2 okey lah, 0 habis lah. Memang doktor sendiri nak sampaikan dengan cara yang lebih santai begini. Betul. Macam saya sudah pun setuju. Kalau kita buat terlalu formal, orang kata alah ini skema sangat, dia orang tak nak participate. Tapi kalau ada unsur-unsur macam non-formal, unsur santai, unsur kata ada sedikit jenaka, orang mungkin akan ingat. Dia akan lebih viral kan, benda yang betul dan tepat. Tapi okey, Dr. Hafiz sendiri kan, mungkin penonton MHN nak tahu jugalah, ini bukan sekadar soalan yang serius-serius punya penyakit, malah general punya soalan pun boleh juga, macam sakit mungkin period, sakit kepala sikit-sikit pun akan diajukan juga dan akan dilayan juga. Okey. Jadi kat sini saya kena bagi faham pada netizen yang nak bertanya kepada kami. Apa yang kami buat di sini adalah memberi info kesihatan. Bukan memberi personal consultation. There is two different things. Contoh, doktor, saya ada cyst. Jadi cyst ni macam mana doktor? Apa yang kami buat? Kami respon jawapan mereka dengan memberi ilmu. Cyst adalah ini. Jadi ilmunya. Okey. Nah, tapi kalau ada orang datang kepada kami, doktor, saya pening kepala. Kenapa ya? Saya tak boleh jawab. Banyak soalan juga kan. Sebab bila pening kepala, kalau tanya kami yang doktor-doktor ni, pening kepala ni differential diagnosis dia tu hampir dekat 100. Jadi kita tak boleh macam tu. Kan? Kerana mereka kena faham secara prinsipal doktor perlu berjumpa dengan pesakit. Dia tidak boleh alam maya tanya macam tu dan buat, kerana takut nanti misleading, salah diagnosis, akhirnya yang akan jadi masalah ni kesian adalah kepada orang yang bertanya pesakit sendiri. Ini sekaligus menjawab persoalan tadilah, prinsip yang perlu dipatuhi, tetapi sebenarnya info yang diberikan bukannya memberi jawapan lah. Memberi apa kata? Konsult, bukan konsult. Bukan konsult, kita tak buat konsult. Yang kita bagi info kesihatan. Tapi orang tanya, apa yang membezakan? Kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat satu tweet handle? Kenapa tak buat artikel? Kerana bagi saya Twitter ni orang suka personal engagement. Kita engage kepada orang yang bertanya, tapi pada masa yang sama kita beritahu apa dia punya masalah, kemungkinan dan kepada orang lain yang membaca satu informasi kepada mereka. Jadi semua kita dapat. Sebab tu kalau tengok kita buat, kalau orang tanya kita quote tweet dia orang, supaya orang yang lain dapat baca soalan dan mereka dapat tahu jawapan. Macam tu. Ini adakah sekali Twitter ataupun untuk linkkan juga di Facebook juga Instagram, ataupun sekadar memang Twitter semata macam mana? Setakat 2 minggu penubuhan kami ni masih di Twitter. Tak ke mana-mana lagi. Sambutan memang terlebih hangat kan? Sangat banyak. Kalau nak kata Dr. Ben pun selalu kena, memang orang marah kami tiap-tiap hari. Marah, kecewa, sedih. Sebab tak dapat jawab soalan tu dengan pantas atau macam mana? Kerana kadang-kadang ada yang tak bukanlah tak dijawab, tapi tunggu masa lah kejap. Masing-masing mempunyai tugas hakiki. Bukan sedang nak Tapi kadang-kadang itulah kita dah beritahu bahawa kalau ada masalah, kalau nak juga tanya lagi, sabar tanya balik. Sebab apa? Mention kami kalau ikut. Kadang-kadang 3 jam 4 jam saya mention dah habis dah. Tak ada kalau masa tu saya tengah buat kerja. Iyalah. Sama dengan Dr. Ben. Dia tengok dia dah tak ada dah. Kadang bila orang tanya, doktor kenapa tak jawab soalan saya? Tanya 2 hari lepas punya. Kalau boleh tanya balik. Kalau sebab tu dia buka hashtag tu mungkin boleh tengok sendiri balik, lihat, boleh scroll semua balik. Okey, macam tentang ini kan. Mungkin itu dari segi kebaikan ni pada masyarakat dapat merujuk secara terus bersama doktor yang terlibat lah kan.
dari segi cabaran dan juga mungkin sedikitlah isu, kalau kata ada tak orang-orang lain yang cuba untuk menyamar sebagai doktor dan menjawab soalan ini juga? Ada Ini mendorong kan orang lain sebab macam orang kata saya tulis nama Dr. Zaim, buat hashtag juga. Macam mana tu? Ada tak berlaku? Sebab risau juga kan? menggunakan hashtag yang sama. Kami dah bincang benda ni, kami dah nampak benda tu kemungkinan kita tak kata akan berlaku, kemungkinan akan berlaku. Jadi itu yang kena daripada netizen sendiri aware siapa member-member kami. Satu, kedua, kami ada kita buatlah watermark atau apa supaya orang dapat tengok ni ialah sebulan. Yang official dan kesahihannya di situ. Dan kedua, yang paling penting daripada kami sendiri, memang kita akan selalu informkan kepada masyarakat. Ini antara fellowship yang menyertai ya. Maksudnya ini juga didedahkan siapa orangnya. Memang kita akan beritahu dari masa ke masa. Setakat ini doktor-doktor apa yang terlibat? Mungkin nak kongsikan juga pakar-pakar apa? Ada 39 semuanya. Ada 49 orang personal sekarang ni, terdiri daripada 33 disiplin lah. Daripada clinical, non-clinical sampai kapi. Yang aktif. Jadi memang banyak. Kalau clinical kita dah hampir rangkul semua. Hampir semua dah kita dah ni. Banyak yang non-clinical lah, macam patologi, microbiology, ataupun sub-sub kebakaran yang kita masih belum ada sub-sub kebakaran ni, dah pakai konsultan semua. Kalau ada yang nak menyumbang, saya sangat berbesar hatilah kalau nak terima. Okey, bila dah terdedah di alam maya ni, macam Dr. Benny sendiri bersakit mempunyai latar belakang yang berbeza daripada pelbagai segi lapisan. Jadi mungkin ada yang boleh diterangkan melalui secara saintifik. Mungkin juga soalan-soalan datangnya daripada saya rasakan doktor dulu orang tu cakap ada tak soalan-soalan yang berbau begitu? Majoriti ni memang yang bukan bersorak saintifik. Tetapi ada juga di kalangan orang yang bertanya ni daripada kalangan pelajar perubatan ataupun mereka yang belajar di universiti. Jadi kadang-kadang mereka bertanyakan soalan-soalan yang lebih bercorak saintifik. Jadi kalau macam saya kalau saya berhadapan dengan mereka yang daripada kalangan pelajar perubatan, saya tak naklah bagi dia orang spoon fed. Bagi dia orang jawapan bulat-bulat kan. Jadi saya minta dia orang punya pendapat dulu, tanya apakah you rasa yang berlaku. Lepas tu kalau rasa macam tak berapa betul, saya akan betulkan. Sebab kadang-kadang mereka ni belajar kan. Jadi proses pembelajaran tak boleh kita nak bagi terus jawapan. Jadi tapi kalau yang saya rasa mereka daripada kalangan public, saya akan cuba permudahkan jawapan tu semudah yang boleh difahami. Dan kalau mereka nak lebih detail, kadang-kadang kita boleh macam bagi link website yang boleh dipercayai lah. Kadang-kadang link ni dia punya website lebih panjang. Macam Twitter ni 140 karakter saja. Jadi nak jawab soalan yang panjang-panjang ni agak limited. Tak nak juga mungkin jawapan yang diberikan itu macam terlalu saintifik dan orang tak faham kan. Mungkin bahasa-bahasa lebih mudah. Betul. Sebenarnya kenapa saya tergelak? Sebab ada juga, ini yang live hashtag Mad Tweet My ni, ada yang terus memberi komen kat sini, Masuk TV. So yang kat bawah tu, Ifa Diana, Dr. Benny ni cute juga. Ini antara respon yang terpaksa Dr. Benny doktor sendiri hadapi hari-hari ya. Adalah yang macam tak ada yang minat, tapi bagi kami fokus kepada apa yang kami nak buat. Tapi sebelum tu nak tahu juga, kedua-dua doktor sudah berumah tangga. Saya sudah. Dr. Benny? Saya masih belum. Kalau ikut Twitter doktor sendiri, naik mendadak ke bagaimana? Sebab ini terpaksa diakui, doktor sendiri mempunyai rupa paras ya. Kan? Saya rasa itu tak penting. Okay. Sebab kalau tengok Twitter Dr. Khairul Hafiz follow lagi ramai. Jadi saya rasa yang lebih penting adalah cara penyampaian. Dan orang kata honesty lah kepada jawapan kita. Lebih kita telus, lebih kita friendly, orang akan baca. Selama ni kita ada celebrity chef, sekarang ada celebrity doktor. Macam mana dalam masa minggu ni peningkatan pengikut tu macam mana Dr. Mulim? Saya tengok ada penambahan. Memang orang makin lama makin bertambah. Bagi saya benda tu bukan untuk saya. Yang penting apa yang saya nak sampaikan tu sampai kepada orang lain. Supaya orang lain juga akan sampai kepada kawan-kawan dia. Betul. Kadang-kadang kita akan dapat soalan yang sama. Setiap hari dapat soalan. Saya pernah dapat soalan satu hari. Dia kata, doktor, tangan saya berpeluh. Soalan tangan berpeluh saya dapat 10 kali sehari. Daripada 10 saya jawab 5. Lepas yang ke-6 cakap, kau tengok balik aku punya sekolah. Saya tak lagan nak jawab. Doktor marah. Itu secara jujur daripada hati. Faham, penat. Mungkin ada jawapan yang general, dia tak akan supaya semua boleh baca serentak kan?
Ada kan, tapi yang bertanya ni kadang-kadang orang-orang yang itulah kata bila kita sebarkan pada orang lain dia tak pernah tengok kita, mungkin tak pernah follow kita. Jadi masa tu apa yang dia rasa yang dia akan tanyalah. Saya faham benda tu, tapi kadang-kadang bila kita dah ambil masa sampai 3-4 jam untuk jawab, benda tu pun baru 10 minit lepas kita jawab. Dia tanya soalan yang sama, kita kadang-kadang macam tu. Oh, doktor ada perasaan. Ada perasaan juga. Isteri tak kata apa-apa. Alhamdulillah dia memahami. Okey, mula pada soalan-soalan yang diajukan kan. Kebanyakan adakah soalan yang betul-betul kepada kesihatan ataupun ada soalan-soalan yang macam tak masuk akal. Mungkin doktor boleh ceritakan puratanya sekarang ni macam mana, grafiknya. Kalau kata yang tak masuk akal, ada yang pernah tanya saya, doktor hari ni tahajud berapa kali saja? Doktor Benny saya rasa lagi banyak soalan dia dah. Okey, doktor juga menggunakan hashtag perang melawan mitos. Mungkin boleh ceritakan sikit. Ini apa gerakan jadi, yang saya faham. membantah. Saya faham benda ni masuk ke Facebook. Ramai orang marah saya. Cukup marah. Tapi kena faham, dalam saya sebelum saya berada dalam buat kat Twitter, buat klinik Twitter ni, memang kerja saya adalah membongkar segala mitos-mitos ni lah. Saya dah buat kat Facebook lagi. Artikel ilmiahnya tu dah ada dah. Saya dah tulis dan juga berserta dengan apa kita punya sumber. Cuma apabila kita masuk ke Twitter, cuma kali ni kita bukan apa, saya nak memperbagaikan saya punya penyampaian. Kerana cara lembut, elok dah ada dah. Cuma nak dapat supaya orang lebih rasa kat hati tu nak ni sikit. Jadi akhirnya saya buat kita tekan perang melawan mitos. Bila kita tulis perang melawan mitos, mesti kita pun perang lah. Bila perang takkan saya cakap baik-baik. Maksudnya bukanlah tak kata saya mengejek orang, tak. Tapi memperbetulkan. Cuma saya cakap tu dengan nada yang lebih tegas, keras, supaya orang lain dapat tangkap dan mereka rasa benda tu boleh terus mereka kat dalam hati. Cuma yalah, penerimaan orang dalam Twitter dengan orang yang di Facebook berbeza. Jadi bila sampai ke Facebook itu yang marah betul orang kat saya. Tapi tak apalah, bagi saya itu cabaran dengan cabaran yang itu cabaran bersamalah. Okey doktor, pagi ni doktor kita bukan membuat biasa Doktor ada tugasan. Ya, kalau selalunya tweet, lepas tu dapat respon, lepas tu macam boleh berfikir lagi nak jawab ke tidak, boleh simpan dulu ke apa. Ini secara langsung kita buat di MHI. Belakang kita sekarang. Ini dia soalannya. Ini saya Hana Beautiful apa tu? Monitor. Okey. Monitor Hikmat pakar-pakar. Dr. Matt tweet my gatal-gatal atas tangan kanan makin merebak. Dah pi klinik but still tak ada perubahan. Ini antara contoh soalan. Kalau macam ni apa respon? Gambar lagi. Okey, saya jawab secara langsung. Kalau saya tu referring to our dermatology doctor, Dr. Hafsah. Betul tu stack dia lah macam tu. Terus saya. Okey. Ada lagi? Nanti kita jawab untuk ini. Banyaklah mungkin doktor. Itu bukan soalan ni. Semua hantar gambar senyum-senyum. Ya, suka dan sebagainya. Okey, lepas ni doktor balik memang banyak lagi lah soalannya. Kuat banyak. Ya. Okey, Dr. Benny sendiri cabaran bermula daripada soalan, bermula dengan pesakit itu sendiri, bagaimana agaknya kesan itu kepada kehidupan kita sendiri? Kesannya saya rasa spend lebih banyak masa dengan Twitter lah kot lepas ni. Dan tapi itulah sebab tu kita tubuhkan benda ni supaya kita tak memikul beban tu seorang individually. Sebab bila kita dapat share, kita boleh berkongsi burden tu sendiri, and then pada masa sama kita salurkan soalan yang betul kepada orang kepakaran yang betul. Kadang-kadang kita macam saya pun, walaupun saya dalam bidang kardiologi di IJN, tetapi saya tak faham, mungkin saya dah lupa sedikit pasal benda berkaitan dengan saraf, benda berkaitan dengan kulit, benda berkaitan buah pinggang. Jadi kita ada kepakaran itu dalam medtweet yang refer kepada. Okey, lihat dah ramai beberapa doktor dah terlibat masuk dalam hashtag yang sama. Pernah tak ada macam perjumpaan secara ramai-ramai, meeting ke, macam ada grup WhatsApp ke untuk lebih mengukuhkan lagi pertubuhan yang terjalankan? Kami memang dah ada grup WhatsApp semenjak penubuhan. Sebelum penubuhan dah buat. Cuma kami punya meeting pertama insya-Allah bulan depan kot. Baru nak jumpa semua orang supaya kita dapat bincang-bincang apa yang kita buat. Menarik juga kan? Sebab jujur saya kata sebenarnya kami sendiri pun tidak expect benda ni menjadi terlalu besar. Yang kami nak buat sebenarnya satu benda yang santai-santai dekat Twitter, kita sama-sama nak bagi ilmu. Cuma kita pun tak sangka dapat coverage sebesar inilah. Alhamdulillah. Bagi kami satu je, kami nak lebih banyak kita dapat memperbetulkan apa saja
benda-benda ilmu-ilmu info perubatan yang mereka ada supaya mereka dapat info yang betul. Tu saya nak daripada dulu dan sampai sekarang yang penting kami pun sama-sama setuju kita nak betulkan apa sahaja nak info sampaikan yang betul lah. Sebenarnya tadi saya bertanya dengan kedua-dua doktor. Apa tadi? Lupa dah soalan. Ya, Lin. Dah kahwin kan? Okey, tak apa. Okey, kita lupakan tu sekejap. Tapi macam mana pemilihan doktor-doktor ni? Doktor buat sendiri ataupun ada yang doktor yang macam minta maaf saya tak dapat bawa Masuk. ke dalam grup ni. Macam Ada temu bual ke review session ke dalam kita juga? Kalau dulu lebih kepada saya terima sesiapa saja yang berminat. Dia kata saya minat, saya akan approach dia, saya kata okey, tengok kita bincang-bincang spesifiti apa dan kita akan terus masuk serapkan lah. Dan sekarang ni sebab kita dah bertambah ramai, jadi sebenarnya fokus kami untuk kali kedua ni adalah lebih kepada bahagian disiplin-disiplin yang masih belum ada. Cuma sekarang ni orang dah makin takut nak approach kami. Mungkin dia rasa benda ni dah terlalu besar bagi dia. Tapi bagi saya macam ni lah. Kalau kita ikhlas nak bagi ilmu, kan tak ada masalah sebab apa yang masyarakat tanya pun bukanlah terlalu akademik. Dia tanya benda-benda yang common sebenarnya mereka dalam bidang mereka jumpa tiap hari. Cuma mereka perlukan penjelasan pada doktor. Jadi saya pun dekat sini pun bolehlah nak minta kalau siapa-siapa yang nak bersama-sama dengan kami nak approach saya, kita akan bincang. Mungkin boleh jalankan kerjasama bersama kan doktor yang menonton sekarang. Okey, Dr. Benny sekejap. Okey, boleh saya dah ingat dah. Perkara yang tak dijangka akan jadi bila buat seperti ini. Kedua-dua doktor menjawab keluar dekat emission. Kan? Ya, betul. Itu antara perkara yang tak dijangka sebesar ini. Maksudnya baru 2 minggu kan? Baru 2 minggu. Okey, mungkin Dr. Benny I kata mungkin boleh ajak kepada mereka-mereka yang kaedah yang digunakan sekarang ini sangat membantu mereka. Mungkin bukan dari segi consultation tetapi kepada info. Jadi kepada mereka yang ada soalan yang bertanya kepada doktor dan mereka mungkin dengar daripada jiran mereka punya sepupu, punya uncle, punya grandpa kan pasal satu benda tu, dia berterima bulat-bulat apa kata just tanya pada kami dan kita akan cuba tolong sejauh mana yang boleh. Tetapi dengan informasi yang am lah. Kalau pasal berkaitan very spesifik macam katakan ayah dia dah pernah bawa operasi jantung, semakin tak elok, ubat ni sesuai ke tidak, itu perlu hadir kepada klinik, jumpa dengan doktor sendiri. Aduh, sayangnya masa mencuburi kita macam banyak soalan saya tanya sebenarnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Tanya kat Twitter. Terima kasih banyak ucap kepada Dr. Khairul Hafiz Khairul Amin selaku Pegawai Perubatan Hospital Jengka dan pengasas pada medtreat.my, juga Dr. Benny sendiri. Dr. Benny Isman Rusani, pakar kardiologi IJN. Terima kasih banyak atas info yang dikongsikan. Itu perkara yang baru untuk masyarakat Malaysia sebenarnya. Semoga berjaya terus sukses. Menjadi doktor selebriti. Betul. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Kita nak berehat seketika. Kita nak berehat seketika tapi sebelum tu kita nak tengok dulu sedutan drama